nilai dengan adanya social media, mereka membaca berbagai-bagai benda. Jadi kenyataan yang dibuat oleh sesiapa sahaja perlulah dapat dipercayai. Kita tengok di luar sana, yang antara yang kita lihat adalah isu keyakinan, trust deficit dan berbagai-bagai isu di luar sana yang kita dihujani berbagai pertanyaan. Betul ke banyak ni yang kena tahan? Betul ke orang ni yang kena tangkap? Kenapa isunya begini? Macam-macam. Jadi kita merayu kepada pihak yang berkuasa supaya menapis. Kita cukup risau kerana isu kita antaranya adalah Malaysia adalah sebuah negara yang dihormati bila isu ataupun pensijilan halal disebut. Tapi hari ini saya dah terima panggilan dan nota daripada kawan-kawan di luar negara pun macam bertanya, kenapa macam ni? Dulu ada isu Cadbury, dulu macam ni. Jadi ini satu benda yang kita perlu amat berhati-hati, takut kita hilang kredibiliti kita, ya. Saya dapat saudara tadi bawa tadi ada satu laporan di tahun 81 memang ekor kanguru pun dah ada. Ekor kanguru pun kita dah makan di tahun 81. Jadi saya mesyuarat pun ada ceritanya kanguru ni, tak tahu betul tak betul, ya. Kanguru ni dia potong ekor hidup, dia ambilnya ekor, tapi tak apa, lama-lama ekor dia tumbuh, dia macam cicak. Jadi kita tak apa. Jadi sebenarnya kita ni memang kita mengalu-alukan RCI. Memang perlu ada, pasal dia dah tak boleh terima lagi dah. RCI perlu diadakan supaya kita dapat sesuatu keputusan atau jawapan. Kalau tidak, tak ada apa benda. Ada juga orang di luar sana kata RCI pun sama, tapi kita nak yakin kita boleh buat sesuatu. Bawa perubahan kepada isu kita hari ini supaya kita dapat mengubah keadaan. Jadi kita di Persatuan dan kawan-kawan kita telah menubuhkan macam task force untuk melihat perkara ini dan cuba memantau supaya kita dapat mencari sesuatu kaedah supaya perkara seperti ini tidak harus berlaku. Jadi daripada satu isu task force yang kita akan buat, ya, kita telah ada pun. Nombor dua, kita nak ulang balik. Sebenarnya antara masalah terbesar kita hari ini adalah kita tak ada undang-undang. Kalau saya cakap tak ada undang-undang, nanti media pun tanya apa tak ada undang-undang aja. Kita ni kiranya sebuah negara Islam yang perlembagaannya, perlembagaan persekutuannya adalah Islam, yang mana kita amalkan. Ini bukan nak buat dekorasi. Tapi untuk maklumat, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ada contohnya kita ada berbagai akta hari ini, ya. Berbagai akta yang melibatkan macam-macam benda lah. Ya, saya tak ada berapa ratus, 300 akta ke 400. Tahukah tidak, kita tidak ada akta halal. Sampai hari ini kita tidak mempunyai akta halal. Nak cerita pun. Dan akta halal ni kita dah push government dah lebih pada 10 atau 3-14 tahun. Dan sungguh kita perlu ada akta halal. Kalau tidak, apa benda? Takkan nak guna akta perihal dagangan, nak guna akta transport, akta makanan. Contohnya, kita kena ada sesuatu yang dapat membantu JAKIM untuk mengurus takbir situasi seperti ini. Yang kita perlu ada sesuatu yang membantu mengawasi dia. Pasal kalau kita nak jadi negara yang dihormati sebagai negara pelopor pensijilan halal, jadi ini tak ada. Jadi saya merayu kali ini untuk semua pihak. Hari ini kita nak minta netizen sendiri. Kita minta kerajaan ramai-ramai supaya push for akta halal. Pasal Persatuan minta pun dia bukan dengar pun. Dia dulu dah berapa kali janji pun. Jadi hari ini kita nak harap kawan-kawan kita, rakyat-rakyat kita, pengguna kita sama-sama minta. Kita insist on akta ni supaya garis panduannya jelas. Apa ni peranan kartel yang begitu besar dalam industri ini. Dan saya dimaklumkan kartel dia bukan di KL je, satu dunia.
Jadi kita ni umat Islam, kita hendak dilindungi kerana kalau kita makan kangaroo, mungkin selama hari ni kita rasa lompat-lompat tu pasal impak kangaroo tu. Tapi takkan nak berterusan macam ni. Kejap kangaroo, kejap kuda, kejap tak tahulah apa benda kan. Jadi kita kena cari kaedah. Saya mohon semua sekali, tak kisah siapa mana sekali, pasal ini adalah untuk melindungi diri kita. Jadi ini kita harap kita dapat bawa perubahan kepada senario kita yang begitu terdesak. Pengguna ditipu, pengguna ni ditipu sampai apa nak jadi pada pengguna, terutama anak-anak kita di masa hadapan ini di dalam keadaan cabaran yang cukup luar biasa. Tak ada siapa nak melindungi kita kecuali kita sendiri berbakat sesama kita. Jenis orang yang ada duit, dia jaga duit dia lah. Ya, orang yang ada kuasa, dia jaga kuasa dia lah. Jadi kita kena bagi bersama-sama, kita buat sesuatu, kita bawa perubahan. Paling tidak kita buat report contohnya lah. Kita didik masyarakat kita juga, keluarga-keluarga kita juga berani. Let's do something. Because kalau kita diamkan saja, kita akan tak menang. Melanda kegusaran melihat benda yang berlaku seolah-olah tidak melindungi pengguna. Tidak, pengguna sebenarnya pengguna lah yang paling penting. Kalau pengguna kata ramai-ramai kita tak nak sesuatu benda, dia tak jadi juga. Patutnya kita ini prioriti. Tapi kita lihat macam dia tak kira saja. Hari ini kalau tak ada ini isu ni meletup, relax je. Apa ada masalah? Kalau isu ni tidak meletup, kita akan terus tak tahu makan kangaroo. Jadi kita harap kita boleh ada kerjasama terbaik. Ni kadang nak tulis surat 2 bulan tak balas, kadang 3 bulan tak balas surat. Ya, macam mana kita nak gerak? Macam mana kita nak melindungi pengguna di luar sana sedangkan yang kita minta pun tak ada no respon. Isu makanan kita, contohnya cookies ke, biskut ke yang dicampur dengan lemak, benda terlalu banyak. Pasal sebab money. Dan benda ini pula kadang-kadang kita tengok tak kisah dah. Pegawai ke ataupun YB ke yang Islam pun pada dia is money. Itu ada masalah. Jadi benda ni tak seronok kita nak bincang, tapi inilah hakikatnya. Sebab kangaroo bila ekornya dipotong, kangaroo ekornya akan tumbuh balik. Jadi dia tak, kangaroo tak mati. Kangaroo tak mati. Kamu tak boleh. Kangaroo, kenapa ekor kangaroo menjadi commodity? Kerana kangaroo ni bila ekor yang dipotong, dia akan tumbuh balik. So the issue of menghalalkan kangaroo, ekor kangaroo is impossible. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula saya nak bermula dengan realiti yang Malaysia ni, tiap-tiap warga negara Malaysia ni mesti tunduk kepada perlembagaan Malaysia dan mesti menjiwai perlembagaan Malaysia. Itu dah ada dalam hukum negara. Dan setiap syarikat mesti menghormati perlembagaan Malaysia. Setiap syarikat yang ada di Malaysia mesti menghormati perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia dengan jelas mengatakan Islam adalah agama persekutuan. Jadi setiap syarikat Malaysia mesti menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Jadi kalau seorang itu dia buat benda-benda yang melanggar nilai yang ada di dalam perlembagaan, dia melanggar rukun negara. Sebab rukun negara itu jelas. Seluruhan undang-undang itu sebahagian daripada rukun negara. Jadi ini bukan lagi isu sama ada kerajaan menjalankan tugas. Ini adalah satu mesti bergerak kepada a people movement. Satu perubahan kelakuan rakyat. Sama ada terutama sekali orang Islam, supaya kita lebih peka, lebih pentingkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Ya, dalam segala aspek ya. Jadi kalau semua rakyat Malaysia seharusnya menghormati perlembagaan, tak kira sama ada dia orang bukan Islam ataupun orang Islam, dia mesti menghormati perlembagaan. Jadi dia mesti menghormati nilai-nilai Islam di dalam Malaysia. Ya. Sebab syarikat-syarikat yang ada dalam kartel ini adalah syarikat-syarikat Malaysia. Ya. Jadi obviously that's the first problem. Di dalam Malaysia wujud kartel ini, maklumat-maklumat yang kita dapat ialah kartel-kartel ini menggunakan pelabuhan-pelabuhan. Mereka mengeluarkan, membawa masuk daging-daging yang tidak halal
dalam keadaan sejuk beku, transfer kepada line container yang tak refrigerated dan bawa daging ini keluar. Bukan sebagai daging, sebagai line barang. Baru tadi saya dapat maklumat yang perkara ini masih lagi berlaku di Johor hari ini. Jadi dalam Malaysia benda ni berlaku. Nombor satu. Nombor dua, mengikut laporan Asia Sentinel dan apa yang dikatakan oleh Tuan Huzair, pengarah CID, beliau mengatakan yang kartel ini wujud seluruh dunia. They are big and they are all over the world. Asia Sentinel mengatakan yang pusat-pusat penyembelihan yang diiktiraf oleh JAKIM tidak kehalalannya diragui walaupun mereka diiktiraf oleh JAKIM kerana mereka campur. Itu yang Asia Sentinel kata. Jadi apa ni, so dalam Malaysia dia buat lagu macam tu, yang source dia daripada luar negara ni, yang apa ni, yang JAKIM untuk iktiraf. Lepas tu kita tengok di surveillance di protokol untuk cek pusat-pusat penyembelihan di luar negara. Dr. Akmal daripada Pusat Vegetarian di dalam satu program di radio, di TV menyebut yang pihak authorities pergi pengauditan di pusat-pusat penyembelihan. Kalau di India setahun sekali, dan lain daripada India 3 tahun sekali. Jadi dalam setahun dia pergi sekali di India, di luar negara 3 kali. Jadi tempoh masa itu terlalu panjang. Jadi kemungkinan hanky-panky berlaku adalah very real. Ya. Ini kerana apa? Harga untuk daging yang disembelih secara Islam lebih tinggi. Kalau daging yang tidak halal, harganya lebih rendah. Jadi untuk orang-orang yang nak berniaga, it makes business sense untuk diorang campur. Jadi, so you've got two issues here. Satu isu adalah daging yang masuk di Malaysia yang diubah-ubah dalam Malaysia. Lagi satu isu ialah daripada source country itself. Daripada tempat-tempat pusat-pusat penyembelihan yang diiktiraf oleh kerajaan kita. Tapi oleh kerana pemantauan dibuat begitu jauh sekali, dia mendatangkan keraguan. Ya, adakah isu seperti kanguru sup ekor ni baru? Kalau kanguru sup ekor ni boleh berlaku, bermakna lain-lain perkara pun boleh berlaku lah. Di mana rakyat Malaysia, terutama sekali rakyat orang Islam, mesti bersikap lebih berhati-hati. Yang lebih baik sekali adalah untuk pusat-pusat ini dikendalikan oleh orang-orang Islam. Jadi isunya adalah the root of the issue is perniagaan ini, the supply line daripada penyembelihan hingga kepada storage, penjualan tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Itu masalah. Itu the root of the problem. Jadi kita bercakap tentang supervision, ya. Nah, supervision is after act. So, kalau kita during the act. Nah, jadi kalau the act is done by orang-orang yang beriman, then there is the need for supervision becomes macam kita lah sekarang. Kita pergi makan di kedai orang Melayu, kita tak tanya dia ada sijil halal ke tak halal. Kan? Sebab kita tahu dia orang Islam. Ya, dia ada tanggungjawab dia kepada Allah SWT. Ya. Jadi mungkin ini bukan melepasi JAKIM. Ini melepasi mungkin semua jabatan-jabatan agama mesti memikir tentang ini sebagai satu jihad.
semua Baitul Mal mesti memikir tentang ini sebagai satu jihad. Mungkin kita boleh amass kita punya wealth dan menubuhkan satu kaedah, satu fund supaya kita boleh set up operations in all important countries. It must be by the people, of the people, for Allah. Kerana Allah Ta'ala.